Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian dan kesyukuran kita hanya tertentu buat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini sekali lagi Allah bangkitkan kita. Allah berikan kita boleh lagi bernafas pada hari ini, pada pagi ini. Alhamdulillah, hari Sabtu yang mana kita tak pasti sama ada berapa hari lagi, berapa kali lagi Sabtu yang Allah beri ruang pada kita untuk bersama. Tapi apapun, kita sangat-sangat bersyukur atas limpah kurnia nikmat yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah SWT. Sekali lagi kita bertemu pada pagi ini dalam kuliah subuh, di mana semalam tak jadi. InsyaAllah hari ini adalah macam qada'annya semalam lah jawabnya. Okey, Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur. Kuliah kita pada pagi ini adalah anjuran daripada surah An-Nur, Pasal 3A, Bandar Seremban Selatan. Terima kasih sangat-sangat kepada pihak pengurusan surau atas laluan-laluan yang diberikan kepada kita semua untuk berkuliah dan untuk kita mengutip sebanyak mungkin mutiara-mutiara daripada kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang dah ada bersama pada pagi ini juga. Saya nampak ada Mazna, Mariam, Yati, okey. Yanti ada, Zaleha ada, Hamidah, Radia Syarif, Aziz Ramli, Jamalia, Zainul Majid, Siti Fatimah. Ya Allah, dah nampak dah tadi. Okey, terima kasih. Ada Wiyah Kasim, saya nampak juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas sokongan-sokongan yang diberikan. Cuma jangan lupa sahabat-sahabat semua yang ada dalam kuliah ini ataupun yang mana-manalah, jangan lupa untuk menyalurkan infak khususnya kepada surau kita ini kerana dapat mereka menjayakan banyak program-program lagi buat kita semua, insya-Allah. Okey, jelas. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ana. Harap insya-Allah hari ini insya-Allah Allah permudahkan segala urusan kita. Semalam adalah tu sebab sikit-sikit kita dah biasa lalui. Mula-mula terasa juga tapi tak apalah. Alhamdulillah, kerana pihak pengurusan masjid beri ruang sekali lagi untuk saya berkuliah. Okey, saya nampak ada Mama Hashim. Okey, dan sahabat-sahabat kita yang lain. Jom kita melihat, kita pakai kitab Akhlak Seorang Muslim, tulisan Muhammad Al-Ghazali, dan di muka surat 148. Okey, apa tajuk kita hari ini? Iaitu bab yang ke-10, adab bercakap. Kita ni kan bercakap banyak tapi tak tahu adabnya macam mana. Betul tak betul ke, salah ke tak salah ke, jadi cakap aja. Jom kita tengok apa saranan agama Islam dalam kita bercakap supaya kita tidak tersalah di dalam percakapan ataupun tak banyak yang yang tak eloknya, yang banyaknya biarlah yang elok yang dicatat oleh para malaikat yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri catat juga tapi
yang tidak baik. Kita harap insya-Allah di awal pagi Allah dah mencatat yang baik buat kita semua. Amin, 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 amin. Okey, Rahimah Muhammad Yusof. Okey, yang tiada. Terima kasih, Ti. Adab bercakap. Dapat menjelaskan apa yang ada di dalam fikiran merupakan nikmat yang besar dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia kerana manusia adalah sebaik-baik tiada. Betul. Kita bercakap ni ialah kita melahirkan. Melahirkan apa yang ada pada diri kita. Kalau kita tak bercakap, orang tak tahu. Sekarang kita diam, mungkin apa dia nak, tak tahu. Tapi bila kita bercakap, orang boleh tahu. Jadi kita boleh melahirkan apa yang ada di dalam fikiran kita. Kalau kita bercakap, kita melahirkan apa yang ada dalam fikiran kita. Jadi sebab itu, bila nak bercakap berhati-hati. Sebab yang lahir itu adalah daripada kita. Orang tak kata, bukan dia yang bercakap, orang lain yang bercakap. Tak mungkin, ya. Umi Rokia, ada Zaitun, kan? Zoldi. Ya. Jangan lupa infak dana untuk aktiviti kuliah masjid, majlis ilmu. Ya. Betul lah tu saya kata. Dan insya-Allah ada nombor akaunnya yang disediakan buat kita. Masya-Allah. Yalah, pagi-pagi ni ringan-ringan tangan untuk kita menginfak supaya insya-Allah ya, kita hari ini kita berada dalam suasana yang cukup tenang insya-Allah. Azizah Jaafar, saya nampak Ainul Madiah ada bersama kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah ya Allah makbulkan segala permohonan kita pada hari ini insya-Allah ya. Okey, jadi bercakap ni ialah kita melahirkan apa yang ada dalam fikiran kita. Kita tak bercakap, orang tak tahu. Kita seorang aja yang tahu. Sebab tu bila kita bercakap, seolah kita melahirkan apa yang ada dalam fikiran kita. Dan manusia ni adalah makhluk Allah yang paling istimewa sekali. Boleh bercakap. Kan? Ada kalam daripada diri dia. Tapi kalau binatang tak bercakap, walaupun dia kadang-kadang nampak besar, hebat, tapi dia tak boleh bercakap. Ya, kalau dia bercakap apa dengan gegen dia saja, dengan anak-anak dia saja, ya. Tapi kita boleh bercakap. Hebat makhluk Allah kita ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia adalah sebaik-baik kejadian. Allahu akbar. Ada tak makhluk Allah yang lain boleh bercakap? Tak ada. Kita yang boleh bercakap. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Ya, Marzia, Umi, ya. Okey. Jadi Allah SWT telah menegaskan di dalam firman-Nya, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Kita ada Nur Azlina, Rabi'ah Ismayadi. Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmat-Nya. Betul kan? Melimpah-limpah rahmat. Pagi ni pun dah banyak nikmat Allah kurniakan pada kita kan? Boleh bangun, boleh berdiri, boleh solat, boleh sembahyang. Masya-Allah, bahagiannya dah boleh makan. Masya-Allah, ya. Apa kata Aziza? Okey, ya. Jadi Allah kata, Tuhan yang Maha Pemurah serta berlimpah-limpah rahmat-Nya. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, melimpah-limpah rahmat-Nya kepada semua makhluk-Nya, sama ada yang taat ataupun yang asi. Yang asi yang durhaka pada Allah, yang Muslim atau kafir, yang Islam ataupun yang kafir. Dan Allah melimpah rahmat-Nya bukan saja kepada kita yang bernama manusia, bahkan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Sama ada yang boleh bercakap, ada pun tak boleh bercakap. Ada tak makhluk Allah yang boleh bercakap? Tak boleh. Tapi kalau dia ajar sungguh-sungguh, macam burung burung kakak tua kan, dia ajar sungguh-sungguh dia boleh bercakap. Tapi sekadar apa yang kita ajar saja. Yang kita tak ajar, dia tak pandai. Okey, saya mari ni, contoh saya teringat, kan dulu-dulu dekat kampung kan, kita ada orang pelihara burung yang boleh bercakap. Kita pun pergi rumah dia jawab apa? Tuan tak ada. Kita tanya gimana, kita jawab dah. Sebab dia hanya diajar cakap gitu je. Kata, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Siapa tu? Kita tak jawab dah.
Sebab itu aja yang diajar oleh oleh tuannya. Bukannya dia ajar semua sekali ya. Dan mungkin kalau ajar semua sekali pun tak pandai dia macam kita. Takkan sama. Sebab kita makhluk Allah yang paling istimewa yang Allah jadikan. Jadi sesuai dengan kesemuan itu, maka pergunakanlah pada tempat yang sebaik-baiknya. Semoga kita semua semoga Allah meletakkan kita semua dalam syurganya nanti. Amin, 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 amin. Okay, saya nampak ada Siti Antika, Masya Allah. Okey, seterusnya. Jadi dia kata, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapa dia? Ar-Rahman itulah. Ar-Rahman yang mengajarkan kita Al-Quran melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bercakap dengan Allah, tetapi Rasulullah yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Allahu akbar. Hebat ya. Hebat sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat merinduinya, kan? Kalau nak pergi sana teringat terbayang bagaimana kita ketika berada dalam raudhah. Kita sedang bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tu bila duduk di situ jaga adab kita. Jangan duk bergaduh, jangan duk tolak menolak, jangan duk marah orang tu, marah orang ni. Kita sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah cerita pada muslimin-muslimat semua kan, bahawasanya bukan sahabat, lepas pada sahabat, tabi'in, alim ulama, para awliya dia, mereka ni nak ceritanya menjaganya bumi Madinah tu, sehingga kan kalau mereka nak buang air besar pun mereka tak buang air besar di Madinah itu. Masya Allah. Habis ke mana? Jauh daripada itu. Allahu Akbar. Jadi tak tanyalah pergi dengan apa, tapi nak ceritanya. Allahu Akbar. Fatimah Ayub, Saira Mariam Muhammad. Saya dengar Fatimah Ayub ada kat sini kat rumah di USJ ke, rumah anak. Sorry lah, saya dengar juga petang semalam, tapi Allah tak sempat. Minta maaf Fatimah, minta maaf banyak-banyak, tak sempat nak bersama. Ingat sangat, tapi apakan daya. Saira, okey, seterusnya Adawiyah, Masya Allah. Jadi dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Ini apa kata? Allamahul bayan. Allah lah yang beri pada manusia boleh bercakap, dan juga boleh memberi dan menerima kenyataan. Boleh cakap dan menerima apa yang orang lain bercakap pada kita. Hebatnya. Allamahul bayan. Ar-Rahman Allamal Quran. Khalaqal insan. Mana khalaqal insan? Allah yang menjadikan manusia. Tidak ada lain. Hanya Allah SWT tempat kita menyembah, tempat kita mohon segala pertolongan, tempat kita macam-macam kita dengan Allah. Tak tolong dengan Allah, beribadat pada Allah. Apa-apa saja kita lakukan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. InsyaAllah muslimin-muslimat semua berusahalah untuk menjadi orang baik. Walaupun kita tahu kita tidak baik kan, berusaha. Semua orang nak jadi orang baik. Kita berusaha. Jamalia, berusahalah. Saya, sama-sama kita. Awak kata apa? Berusaha sedaya upaya untuk menjadi orang baik. Sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT untuk menghadapnya. So kita menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik. Terus jadi baik. Betul ya? Terus jadi baik. Tak fikir bila orang buat jahat kat kita pun. Tak apa. Tapi kita tetap untuk menjadi yang terbaik. Okay. Siti Maryam, nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah wajib kita hargai, syukur dan hindarilah perkara-perkara yang tidak baik. Apa nikmat apa? Nikmat apa kita kata tadi? Apa segala nikmat? Terutama nikmat kita mampu bercakap, mampu meluah apa yang ada dalam fikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Kalau tidak, orang tak boleh baca. Hebat macam mana, dia tak akan mampu nak membaca apa yang ada dalam hati manusia. Naimatul, okey. Tak apa, okey. Jadi
syukurilah. Ya, di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Wajib kita hargai. Dan wajib mesti tak dapat tidak. Dengan lafaz alhamdulillah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan percakapan-percakapan yang baik, apa saja, insya-Allah kita akan berusaha untuk menjadi yang baik dan terus lagi untuk menjadi orang yang terbaik. Allahu akbar. Mudah-mudahan itulah kehidupan kita semua, kan? Insya-Allah. Bagaimana kita doakan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wahai Allah, kenakan pada diri kami ini ya Allah, ya? Orang yang akan sentiasa memperelokkan akhlak, memperbaiki akhlak, dan sehinggalah kita ni di hujungnya berada dalam akhlak yang baik. Ya, apa orang kata? Manusia mati meninggal harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya, Ruslina Farida Ali Azimah Ishaq Jamalia, ya. Itu yang dikenang. Yang dia tu, kena ada perangai apa. Tak nak, ya. Hal lepas tu kita tinggalkan. Kita minta ampun dengan Allah SWT supaya, dan juga Allah tutupkan keaiban-keaiban yang pernah kita lakukan. Keaiban-keaiban yang ada pada diri kita ini. Ya? Mungkin perangai kita dulu tak teruk lah, tapi teruk lah. Ya, Anita dah balik kampung dah kan? Saya hari ni tak balik lagi, datang ke rumah saya, jom kita pergi kuliah dengan saya hari ni. Okey, Sapinah Ali. Alhamdulillah, ya. Jom kita jadi orang baik. Usaha untuk menjadi orang baik dan terus menjadi orang yang baik sampai bila-bila, sampai penghujung hidup kita. Allahu akbar. Semoga kita semua berusaha menjaga dan memperelokkan adab dan akhlak sebagai hamba Allah yang banyak menerima kelebihan-kelebihannya, yang banyak menerima nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi kita sangat berbeza. Apatah lagi kita dengan orang Islam dengan orang bukan Islam sangat berbeza dari segi akhlaknya. So kita kekalkan, kita maintainkan terus menerus sampailah Allah ambil nyawa kita. Allahu akbar, ya. InsyaAllah, mudah-mudahan, ya. Okey. Jika kita perhatikan orang yang suka bercakap kebanyakan sebahagian percakapannya itu tidak berfaedah, bahkan mengundang bahaya untuk dirinya. Allah SWT menganugerahkan lidah supaya menggunakan dengan berfaedah. Betul, ya? Banyak berulang kali, ya, Allah menyebut pada kita, ya. Allah kurniakan pada kita tu bukan untuk guna dengan sewenang-wenangnya, untuk bercakap, rasa nak cakap aja. Tidak, ya. Tapi untuk kita gunakan pada perkara yang berfaedah. Dan penulis buku ni kata, banyak bercakap, banyaklah bahayanya. Betul, kan? Sebab tu Nabi kata apa? Lalu kita baca, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kita sambung, falyakul khairan aw liyasmut. Jom baca sama-sama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah bercakap yang baik. Tak ada benda baik, diam. Kan? Sebab hadis tu dah banyak kali sangat, kan? Nak Zainal kata, kurang bercakap, banyak berzikir, insya-Allah, ya. Berzikir tu tidak semesti di mulut saja. Dalam hati, okey, ya. Cuma kadang-kadang kita ni minta maaf lah, Zabaria Daud. Dan saya rasa bukan saya yang menegur juga, ada para guru-guru kita juga menegur, ya. Bila duduk dalam majlis ilmu, tak payahlah kita duduk kumak-kamik mulut di hadapan tuk guru kita, kan? Relax. Dalam hati kita tetap ingat Allah SWT. Telinga kita mendengar apa yang diucapkan. Dalam hati kita tak lupa Allah. Tapi tak perlu di mulut tu kita duk ucap.
Kalau saya tengok orang yang berzikir macam tu, saya tak senang rasa. Tak ada. Saya pun nak berzikir juga tak. Tapi semasa ni saya berkongsi dengan sedikit ilmu yang ada pada saya. Sikit sangat. Ciput pun. Sikit sangat. Jadi sama-sama kita dengar. Tapi dalam hati kita tetap ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah duduk depan saya tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita nak dua-dua. Ilmu nak, pahala zikir pun nak. Tapi bolehkah kita dapat dua-dua? Kan? Duduk dengar di hadapan tu, dengarlah insya-Allah. Sebab kita sedang berada dalam majlis zikrullah. Majlis ilmu adalah majlis zikrullah. Saya ulang lagi. Majlis ilmu adalah majlis zikrullah. Mana zikrullah? Sedang kita berzikir pada Allah. Kita berada tu dalam majlis kita sedang berzikir. Bukan makna kita berzikir subhanallah, subhanallah. Bukan begitu. Tapi majlis itu sendiri adalah majlis yang menceritakan ataupun yang dikatakan sebagai zikrullah. Sebab berapa kali kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam semasa kita berada dalam majlis ilmu itu. Jadi tak perlu lagi lah untuk kita nak gitu. Bukan Marziah Hasan, bukanlah maksud saya tak boleh berzikir, tidak. Dalam hati kita tetap kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi telinga tu yang nak kena dengar, kan? Jadi tak boleh bila mulut bercakap sama sekali di hadapan tutup guru kita, kan? Saya tak tahulah kalau orang lain, dia akan jadi terasa. Kalau sekali-sekala tu Allahu Akbar, perlahan sudahlah. Tapi maksudnya itu tak apa, ya. Majlis ilmu terdapat apa kita kata zikir di dalamnya. Betul. Memang pun majlis ilmu juga dipanggil sebagai majlis zikrullah. Majlis kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ainul, ini bukan Ainul Madiah ni. Aina marhana. Aina mahana. InsyaAllah. Sahabat Mazin. Azlina. Okay. Jadi itu bagi saya lah. Ya. Saya pun kadang-kadang duduk depan Tok Guru juga. Tapi gitulah. Tak adalah nak berzikir yang secara dilafazkan oleh lidah kita. Kadang-kadang siap lagi di tangan tu dengan duduk berzikir. Saya tahu. Tapi itulah. Tak apalah. Sama-sama faham lah. Saya rasa ada ustaz-ustaz lain pun menegur benda-benda macam ni. Yang kita rasa. Yalah, bukan kata apa. Minta maaf banyak-banyak kalau ditegur. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. La khaira, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, percakapan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia. Ada beberapa perkara. Pertama, orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia, dan sesiapa yang buat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberikan kepadanya pahala yang amat besar. Ramlah Hajilah. Okey, Badariah Rahman. Fatimah Hussein. Okey. Jadi Allah kata tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan. Yang bisik-bisik apa semua tu tak ada kebaikan. Melainkan bisikan-bisikan yang menyuruh bersedekah, suruh orang bersedekah, suruh orang buat benda baik atau mendamaikan di antara manusia. Besar pahala, ya. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi padanya pahala yang amat besar. Ya. Saya mencari juga ayat ini, tapi kadang-kadang tidak teliti, iaitu
Orang yang mendamaikan orang yang dalam keadaan dalam gaduh ke apa ke. Jadi ya, muslimin-muslimat semua, cubalah. Kalau orang yang mengadu masalah pada kita, ya, kalau boleh kita cuba damaikan hati mereka. Damaikan keadaan mereka. Leraikan pergaduhan mereka. Biar mereka rasa tenang bila mengadu. Walaupun kita tak buat apa-apa, tak apa. Ya? Kita jadi pendengar yang baik. Ya, dari segi kaunseling, dia boleh menjadi pendengar yang baik. Alhamdulillah. Ya? Dia tak adalah kata, ya, orang nak bercakap, dia terus mencelah. Orang bercakap, jangan. Bila orang bercakap, kita diam. Bila orang tu dah berhenti, bolehlah kita beri pandangan kita. Fatimah Hussein, Zabidah Ahmad, maknanya, jadilah orang yang nyuruh orang bersedekah atau buat baik. Yang kedua, orang yang mendamaikan di antara manusia. Kalau pada saya, orang bergaduh besar-besar tu tidak. Tapi orang bergaduh suami isteri, orang ada masalah dengan anak-anak, orang ada masalah dengan mak ayah dia. Jadi kalau dia mengadu, tolong dengar elok-elok. Dengar. Ya. Itu kaunselor yang terbaik ialah orang yang mendengar. Setelah orang tu dah bercakap habis, kita cakaplah. Apa yang kita nak beri nasihat. Kan? Jangan orang tu bercakap, kita bercakap. Orang tu bercakap, kita bercakap. Zainul Majid. Apa kata? Tok Ustazah, jadilah pendengar yang baik. Wan. Ya? Jangan orang tu bercakap, kita bercakap. Tak boleh. Orang tu tengah duk bercakap, kita dah sanggah dia. Macam ni. Jangan. Dengar dulu. Habis cerita yang dia nak cerita. Kan? Bukanlah saya kata, saya tidak kata saya ada masanya kadang-kadang geram juga tau. Tak sabar kan? Itu tak cantik tu. Sebenarnya ni, ya, kadang-kadang tu kita nak, yang kita nak cakap ni tak nak dengar. Jadi kadang kita sanggah juga. Tak elok macam tu. Dengar sebentar. Dengar dulu. Dah habis cerita dia, kita akan buat sedikit beberapa perkara antara catatan yang kita dengar. Yang dengar dia cakap ni 1, 2, 3, 4. Ada empat perkara. So kita boleh ulas balik. Yang dia kata dia buat macam ni, sebenarnya poin yang tu tak berapa, tak betul tu. Tak elok macam tu. Jangan kata tak betul. Tak elok. Dalam bahasa tu pun, Allahu Akbar, ya, pilih bahasa yang paling polite. Orang putih kata dah. Yang paling sedap dia dengar. Tak boleh buat macam tu. Tak baik tu. Kita dah hukum dia. Tapi tak elok sebenarnya cakap macam tu. Apa kata kalau kita bercakap, ini dia. Kan? Kita cakap. Sebab orang lelaki ni contohnya, dia tak boleh nak ajar dia. Dia tak boleh. Walaupun dia tahu dia tak pandai pun, kita tak boleh ajar dia. Tak bersin dia. Jadi, cakap sebenarnya bang, jom kita kongsi sama-sama. Betul tak yang ustaz ni cakap? Abang salah, ustaz cakap lebih lain. Jangan. Ya? Jadi, jangan mudah. Kita bila orang mengadu kat kita, jangan terus menyangkah. Dengar elok-elok, berhati elok-elok. Apa yang boleh kita nasihatkan, apa-apa yang dia ceritakan masalah. Ya? Okay. Jadi, insyaAllah. Sebab, di antara perkara yang baik, Allah kata, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Insya-Allah. Naimah, insya-Allah berusahalah. Anak-anak juga pun sama. Mak-mak ni dengar, anak-anak bercakap dengar dulu. Jangan sanggah. Biar dia cerita habis-habis dulu. Dengar elok-elok. Okay. Perlu sangat kita menjadi mak yang apa? Yang sabar mendengar. Sebelum kita nak sanggah, sebenarnya mak tak suka. Jangan. Jadi mengulas balik apa yang dia cakap tu, sebenarnya mak tak suka. Mak tak suka Angah jadi macam tu. Mak tak suka Alun jadi macam tu. Nah, ini dah cerita habis-habis. Bila dia cerita, kita ni kan bila kita cerita habis kat orang apa masalah kita. Jadi kita apa dia?
Tak ada termasuk sahabat syurga. Okey. Okey. Sebab bila kita mengadu masalah, kita nak orang dengar masalah kita. Tu je. Bila dah okey, dah reda habis cerita, kita dah penat, kita diam dah. Kan? Habis dah saya cerita Ustazah, ada apa dengan cerita? Tak ada dah Ustazah. Ustazah pula bagi komen macam mana. Apa cara penyelesaian terbaik? Kan dia minta pandangan kita lah. Mula-mula dia nak bercerita dulu. Bukan nak cakap, nak suruh cerita nasihat dia pun. Rafi'ah, Marina Mazia. Okey. Muslim-muslimat semua yang baru-baru masuk tu, jangan lupa untuk apa kata? Masukkan sedikit infak kita ke dalam tabung An-Nur, surah An-Nur. Mudah-mudahan dapat menjalankan aktiviti dengan lebih baik lagi, insya-Allah, pada kita semua juga ya. Faedahnya kembali pada kita semua. Tak payah banyak pun, sikit pun tak apa. Tapi kalau tak nak bagi sikit, bagi banyak aje lah kan. Bagi ni sedekah subuh yang kita buat, induk imah, masya-Allah. Ya Aziz, bila orang cerita masalah dengan kita, dia rasa lega katanya. Betul. Dia nak meluah je dulu. Lepas tu baru dia ada apa-apa pandangan. Saya pun tak ada apa-apa, tapi syukur kita boleh menjadi pendengar yang baik. Sungguh-sungguh memanglah. Tapi saya katakan tadi lah, sebab tak sabar kita, syaitan pun ada dengan kita, maka mudah kita nak bagi jawapan kat dia. Menjadi jalan penyelesaian kepada dia dah. Tapi Allah kata, tidak ada perkataan yang baik, tidak ada perbuatan yang baik, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan, melainkan bisikan untuk pertama ajak orang bersedekah, ataupun suruh orang buat benda baik, atau mendamaikan di antara manusia. Yang ni Allah kata, sesiapa yang buat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Allahu Akbar. Ini merupakan hadiah buat kita. Ya Allah ya. Sungguh kadang-kadang kita dengar masalah orang, ya Allah, beratnya. Tapi takkan kita kata berat masalah awak ni, saya pun tak tahu nak buat macam mana. Lagi dia kata kita nak mengadu kat dia. Mudah-mudahan dia boleh bagi pandangan yang baik untuk kita. Dia pula kata dia pun tak berani, dia pun teruk juga dengar masalah macam ni. Jadi lagi dia rasa berat. Padahalnya kalau kita kata insya-Allah, mudah-mudahan Allah akan selesaikan, permudahkan masalah puan. Jadi dia rasa ringan sikit. Dia kata berat ni masalah ni, payah ni nak selesai. Oh, kata Ustazah tak boleh selesai saya. Apatah lagi Ustazah. Jadi macam tu dah. Jadi kan dia down rasa dah. Okey. Islam telah memerintah supaya orang Muslim menjaga percakapan. Kerana percakapan yang keluar dari seseorang akan menunjukkan apa yang ada di dalam fikiran, dan ia juga menunjukkan perangainya. Tu dia pagi ni. Kita dapat. Jadi, Islam telah memerintahkan supaya seorang Muslim menjaga percakapan, kerana percakapan yang keluar dari seseorang akan menunjukkan apa yang ada di dalam fikiran, dan ia juga menunjukkan perangainya. Kalau kita bercakap tu, itu dah membayangkan tentang apa yang ada dalam fikiran kita. Dan juga perangai kita. Allahu Akbar. Malunya kan? Malu. Tak nak cakap banyak dah. Azizah Jaafar. Azizah Hussein. Ni Azizah Hussein Azizah Hussein. Maria. Tak nak cakap banyak dah. Kalau kita bercakap, orang tahu inilah perangai dia. Dia cakap kita gitu gini. Saya sebenarnya hilang sabar Ustazah. Maknanya tak sabar dia ni dah. Saya tak tahan Ustazah. Tak tahu nak buat apa dah. Jadi boleh rasa setakat mana dia punya ni. Ya, kita boleh sambil-sambil dengar duk perhati, sebab orang boleh tengok dengar cakap kita tu, orang dah tahu perangai kita. Elok ke tak elok ke. Seorang yang lembut tutur katanya, kasar budi bahasanya, kasar tutur katanya. Kan? Jadi, cuba kita semua cuba untuk menggunakan percakapan itu sebagai lambang isi hati kita. Lambang kebaikan kita. Tunjukkan. Jangan bila bercakap tak baik. Ni memang perangai dia lagu tu.
Tak boleh nak kira tu. Tak cakap apa-apa dengan dia tu. Nanti dia mengadu kat orang lain pula dah. Macam tu. Dah, orang dah tak percaya sebab saya dengar saya terus cerita kat dah jadi kan. Orang takut nak cerita kan nak Iman tu. Orang takut nak cerita kat kita. Belum apa-apa lagi dah sampai dah kat orang lain. Allahu Akbar. Okey, Ainul Marhana. Betul ke? Ya, betul tu. Lebih baik diam daripada kita berkata-kata. Rosida. Rosia. Rosina. Sorry. Rosnia. InsyaAllah. Bukan sebab tulisan lu. Dah mata kelabu sikit tak nampak kan. Okey. Jom kita cuba-cuba sama-sama. Sebelum berbicara, naklah ia bertanya kepada diri sendiri. Apakah yang perlu dibicarakan? Jika sesuatu itu baik, maka teruskanlah. Jika tidak, naklah kita diam. Menghindari percakapan yang tidak baik adalah ibadah dan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, menghindari daripada percakapan yang tidak baik itu adalah pahala. Adalah ibadah. Ibadah tu pahala lah kan. Jadi menghindari perkataan yang tidak baik itu adalah pahala ibadah dan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rosina Ibrahim, okey, Zuraidah, Ismail, Siti Atika. Okey, jom. Anita Dalif, jom insya-Allah Jadi sebenarnya kita nak hindari benda-benda ni, betul cakap banyak kan? Betul. Tapi bila bercakap kadang-kadang non-stop, payah nak berhenti. Sedap dah. Walaupun terpaksa menceritakan hal orang lain. Nanti alhamdulillah kuliah berjalan lancar hari ini. Alhamdulillah mungkin ada kesilapan masa buka dia punya page semalam agaknya lah. Saya rasa bila saya dah tengok semalam lebih awal saya tengok. Kemarin pun tengok awal dah. Tapi dah lama tak masuk kan. Tak boleh salah orang. Mungkin kesilapan di pihak saya. Lama dah tak masuk. Jadi mungkin nampak saja saya terus tekan. Padahalnya kena masuk dulu dia punya kawasan dia dulu. Jajahan dia. Dah masuk dulu barulah kita tekan yang kita rasa macam tu. Sebab dia dah kebanyakan sudah berbeza daripada 3-4 tahun dulu. Yalah, ini kan internet yang biasa berubah. Sistem dia berubah ya. Tapi saya ingat macam dulu juga lagi dulu tekan terus kita dapat. Sekarang ni mudah ya. Memang terus dapat. Tapi hak mula-mula dapat tu jangan terus. Bukan yang tu sebenarnya. Nak kena masuk satu yang lain lagi. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan salah apa-apa. Tapi salah saya lah. Kita lama dah tak menggunakannya. Syukur alhamdulillah. Ni kira qadaan lah ni. Sebab semalam tak jadi. Ini sebagai gantian. Saya beritahu pada pihak pengurusan Cik Zul. Saya kata saya cuba untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT permudahkan urusan kita pada hari ini. Tapi mula-mula tu kan rasa macam takut sangat. Risau sangat takut. Yalah. Itulah tapi ada janji dengan Nazar. Sekiranya tak jadi juga, saya akan buka saya punya jalan juga kuliah itu walaupun pihak pengurusan tak terima ke, itu tak apalah janji saya tak mengecewakan muslimat yang selalu bersama dengan saya itu cukuplah Kita tanya Cik Zul, Ustazah esok saya minta Ustazah buat semula sebab takut ramai follower Ustazah kecewa. Alhamdulillah. Dapat jugalah hari ini yang terbaik. Mudah-mudahan. Syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemberian yang tidak terhingga pada saya, nikmat yang tidak terhingga pada saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Bukan saya saja gembira, tipu gembira juga. Zaliha pun gembira dan semua muslimat semua rasa insya-Allah. Kalau kenang kau macam semalam tu rasa tak nak dah.
Allah akbar, sebab subuh-subuh ni takkan ti nak mari. Nah, kalau di luar tak apalah, tak ada masalah. Induk Imah, Jamaliah Mutiara, alhamdulillah. Okay. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah yang tiada Tuhan yang lain selain Dia, di muka bumi ini tidak ada yang perlu lama ditahan kecuali lidah. Masya-Allah. Susahnya adawiyah kan? Demi Allah yang tiada Tuhan yang lain selain Dia, di muka bumi ini tidak ada yang perlu lama ditahan kecuali lidah. Lidah yang kena tahan lama. Lain tak apa. Lidah yang paling utama nak kena tahan. Okay, Salina. Adawiyah. Sebab dengan lidah menyebabkan kita binasa. Orang menjauhi kita. Kadang-kadang bos kita pemarah kita, selalu terlampau cakap ikut suka je dengan bos. Ada orang boleh maki bos tak? Ya Allah. Ada orang boleh maki mak bapak dia. Wa'iyazbillah. Jangan. Syukur sahabat-sahabat yang masih ada mak ayah. Syukur sangat-sangat. Tak ada mak, tak ada ayah, tak ada mak. Seorang ada lagi. Syukur sangat-sangat. Sebab dengan mereka lah syurga berada di tapak kaki ibu kita. Masya Allah. Jagalah mak. Cakaplah perkara yang baik dengan mak. Kalau rasa nak cakap tak baik, ada pasal nak keluar, lari ke depan. Lari keluar. Supaya kita menahan masa itu. Masa insya Allah tak tercakap perkara yang tidak baik. Sebab kadang-kadang mak juga ada buat silap. Tapi kita tak boleh nak kata mak silap. No way. Tak boleh. Tak boleh cakap. Kalau nak tegur pun berpada-pada. Layak tak kita tegur mak kita? Oh tak layak, jangan. Diam dulu. Sabar dulu. Allahu Akbar. Aina Madiah pun ada mak kan? Anita Dalik masih ada mak. Yanti Hamid masih ada mak. Macam tak pasti Aziz Ramli ke masih ada mak. Nazar mungkin masih ada mak. Tak pasti. Syukur alhamdulillah. Jangan sanggah percakapan mereka. Jangan tengking, jangan hadik. Fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu tengking, jangan kamu hadik, tapi bercakaplah dengan mereka dengan qawlan karima, bahasa-bahasa yang baik. Dalam Islam kan dia ada bahasa-bahasa macam mana. Nak cakap dengan mak ayah, nak cakap dengan suami, nak bercakap dengan sahabat, dia ada. Qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyinan. Tu di antara qaulan maisura. Ada tu dalam Al-Quran menyebut percakapan yang macam mana boleh nak bercakap. Qaulan tayyiba, percakapan yang baik belaka, tapi layyinan lain. Bahasa orang suami isteri. Yang lembut nadanya dan ada dia punya intonasi, dia ada lengguk-lengguk dia. Tak terus direct kita nak kata kat orang. Berlapik. Bila nak bercakap, ada kata berlapik. Makna insyaAllah. Itu juga antaranya. Ataupun macam hadis kita beberapa hari lepas. Nabi kata kalau kita kecewa sangat dalam hidup ni, kita juga boleh bercakap. Wahai Allah, Anda kata hidup ini baik bagiku, maka teruskanlah. Andainya kehidupan ini tidak baik bagiku, maka aku redha, wahai Allah. Gitu. Maknanya kita tidak direct tapi masih ada berlapik lagi dalam bercakap. Padahalnya tujuannya sama juga, nak sampainya hak tu juga, destinasinya nak ceritanya hak tu je. Tapi gaya bahasa yang kita gunakan supaya tak menyakiti hati orang. Apatah lagi kalau kita nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh nak terus direct terus hai Allah kalau no. Siapa kita mampu yang layak untuk bercakap dengan Allah sebegitu? Tidak. Apatah lagi betul juga muslimin-muslimat semua, anak-anak dengan mak ayah, please, tak suka ke, tak betul pandangannya, idenya, jangan sanggah sama sekali. Mak tak betul tu cakap macam tu. Tak. Diam dulu. Kalau dia tanya macam mana, sebenarnya mak, boleh. Kalau dia tak minta pandangan, tak payah. Apa kata?
andai kematian lebih baik buatku. Apa kata? Matikanlah aku. Itu dah memang kasar sikit ti. Aku rela, aku reda ya Allah. Boleh. Dan kaya Abu Bakar. Tapi ayat yang kita nak luahkan tapis. Sorry, betul. Tapis ayat yang kita nak luahkan. Sungguhlah ya Allah. Apa saja. Bila bercakap tapis, guna. Ambil hak mana yang baik. Hak yang tak baik, kita tinggalkan. Jadi tak adalah banyak sangat kesalahan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Boleh lagi, sikit lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, 5 perkara yang lebih baik lagi bagi mereka daripada kuda gasit yang dibiarkan diam, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, 5 perkara yang lebih baik bagi mereka daripada kuda gasit yang dibiarkan diam, iaitu janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenai dirimu. Kerana aku tidak menjamin engkau akan selamat daripada dosa. Okey, 1. Janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenai dirimu. Kerana aku tidak menjamin engkau akan terselamat daripada dosa. Jangan engkau berbicara tentang sesuatu sebelum engkau mengetahui saatnya yang tepat. Kerana mungkin orang yang bicara tentang sesuatu yang penting baginya tetapi kerana dilakukan tidak tepat pada waktunya, ianya boleh memalukan. Betul, Terus Lina. Aziramli. Okey, ya. Tadi dia kata apa? Janganlah engkau berbicara tentang sesuatu sebelum engkau mengetahui asalnya yang tepat. Kerana mungkin orang bicara tentang sesuatu yang penting baginya, tetapi kerana dilakukan tidak tepat pada waktunya, ialah boleh memalukan. Tak payah masa lagi kita nak cerita tentang kita, kan? Tentang apa contohnya lah, apa-apalah ya. Tentang diri kita ke, tentang kejayaan kita ke, kita dah cakap. Pada orang sedap, orang nak umumkan, nanti sabar je lah dulu. Betul tak? Tapi tak sabar dah nak cakap. Apa kata? Yanti kata, baiklah mak, baiklah nak. Okey. Kamu tak mengadap cahaya lampu tu, jadi mudah nak. Okey, janganlah engkau berdebat dengan orang yang janganlah engkau berdebat dengan orang yang sabar dan bijaksana, atau dengan orang yang berperangai buruk. Jangan berdebat dengan orang yang pandai, orang bijak. Nampak sangat kita ni bodoh, nampak sangat kita ni lemah. Ataupun berdebat dengan orang yang buruk perangai. Tak guna. Kan? Kita pun selalu cakap tak gunalah ada berdebat dengan dia, tak payah. Kan? Kita tahu dah perangai dia macam tu. Dah. Kan? Habibah. Mempunyai menonton bersama anda. Betul. Jangan berdebat dengan orang cerdik, orang bijaksana. Jangan. Kita pun kalah. Kita tak nak kalah, bukan. Tapi kita tahu, dia akan tahu kelemahan kita. Orang macam ni cakap, betul tak? Orang cakap benda lain, dia dengar benda lain, kan? Kita ingat betul dah kita nak cakap. Tapi kata dia, tak ada masalah. Orang tak tahu kita bijaksana ke atau kita bodoh. Tak? Ini dah kita bercakap. Nampak sangat akan kebodohan kita. Nampak sangat kita tak pandai. Ya, jadi ataupun bercakap dengan orang yang memang mangai buruk, sangat teruk. Tak apalah, biar je lah. Bagi kat dia je lah. Penat kita kalau duk lawan orang dia macam tu, kan? Okey. Kerana orang yang sabar tidak akan menghiraukan dirimu, dan orang yang berperangai buruk akan menyakiti hatimu. Ceritakanlah saudaramu yang tidak hadir dengan apa yang engkau ingin ceritakan olehnya, dan maafkanlah dia seperti yang engkau ingin dimaafkan olehnya. Dan berbuatlah seperti orang yang benar-benar sedar bahawa perbuatan itu akan menghalangkan kebajikan dan tidak akan mendatangkan dosa atau kesalahan. Hadis riwayat Abu Hurairah, Ibnu Abi Dunya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, ya. Okey, izinkan saya baca sekali lagi. Saya akan tamatkan selepas ini, ya.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, 5 perkara yang lebih baik mereka daripada kuda gasik yang dibiarkan diam, iaitu gasik ni saya rasa kuda yang ganas, kuda yang liar. Kita biar nak suruh duduk diam macam mana agak-agaknya, ya. Janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenai dirimu, kerana aku tidak menjamin engkau akan selamat daripada dosa yang tak ada kaitan dengan diri kita. Janganlah engkau berbicara tentang sesuatu sebelum engkau mengetahui saatnya yang tepat. Kerana mungkin orang yang berbicara tentang sesuatu yang penting baginya, tapi kerana dilakukan lebih tidak tepat pada waktunya, ianya boleh memalukan. Okay. Janganlah engkau berdebat dengan orang yang sabar dan bijaksana, atau dengan orang yang buruk perangai. Kerana orang yang sabar tidak akan menghiraukan dirimu, dan orang yang berperangai buruk akan menyakiti hatimu. Orang sabar dia tak kisah. Jadi jangan. Okey. Ceritakanlah saudaramu yang tidak hadir dengan apa yang engkau ingin ceritakan olehnya, dan maafkanlah diri seperti yang engkau juga dimaafkan olehnya. Jadi saya nak cerita apa yang ceritakanlah saudaramu yang tidak hadir dengan apa yang engkau ingin ceritakan olehnya, dan maafkanlah dia seperti yang engkau ingin dimaafkan. Kalau kita nak dimaafkan, kita maafkan orang lain. Kita tak nak maafkan orang, tapi kita nak orang maafkan kita. Itu sangat susah. Betul tak, Kak Siti Fatimah? Kita nak orang, tapi kita tidak sama sekali. Tak elok orang yang macam tu. Saya pun kata kat orang, tapi sedar diri saya. Kadang-kadang dia rasa kita seorang yang betul, kan? Jadi biarlah. Hak dia betul lah. Hak kita tak betul, kita mengaku kita tak betul. Ya, kalau kita tak nakkan orang maafkan kita, maka kita bersedia dulu terlebih dahulu memaafkan orang lain. Dia kata, okey, dan maafkanlah ia seperti yang engkau ingin dimaafkan olehnya, dan berbuatlah seperti orang yang benar-benar sadar, dan berbuatlah seperti orang yang benar-benar sedar bahawa perbuatan itu akan menghalangnya kebajikan. Ingat, berbuatlah seperti yang benar-benar sedar bahawa perbuatan itu akan menghalang kebajikan dan tidak akan mendatangkan dosa atau kesalahan. Maknanya, berbuatlah seperti orang yang benar-benar sedar bahawa perbuatan itu akan menghalangnya kebajikan. Buatlah yang baik, kerana kemungkinan perbuatan itu akan menghalangkan kebajikan dan tidak akan mendatangkan dosa atau kesalahan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah muslimin-muslimat semua, sahabat-sahabat kesayangan semua, alhamdulillah, terima kasih berada bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Kuliah subuh, bukan sokmo-sokmo, sekali-sekala sangat saya dalam kuliah subuh ataupun dalam kuliah malam. Selalunya pagi ataupun petang saja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Terima kasih kepada pihak pengancur kuliah kita pada pagi ini, kuliah subuh kita pada pagi ini, iaitu Surah An-Nur, Pasal 3, Bandar Seremban Selatan. Terima kasih banyak-banyak. Berilah peluang pada kami lagi untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, insya-Allah. Nampak ada saya Marini, sorry, tak sempat nak sebut tadi. Okey, terima kasih, dan jangan lupa untuk menginfak-infakkanlah sedikit daripada kelebihan yang ada pada rezeki kita, kerana itu adalah baik bagimu. Kalau kita menahan, Nabi kata itu adalah buruk bagi kamu. Jadi banyak-banyak mana yang ada pada pagi ini, sedekah-sedekahkanlah, insya-Allah. Belum malam Allah dah ganti balik kepada kita, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Daun Keladi, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Salah silap saya, tersilap sepatah dua kata saya tadi yang menyinggung hati sahabat-sahabat semua, saya minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah bertemu lagi dalam lain kuliah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Mariam, Siti Atika, masya-Allah, Terima kasih.